Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat anda semua dan saya mendoakan semua sihat walafiat insya-Allah. Bila bercakap tentang anak-anak ni kan, anak-anak sebenarnya mereka model apa kita buat. Mereka model, mereka tengok dan mereka ambil apa yang sesuai untuk diri mereka. Dan sebab tu dah ada galakan untuk kita tunjuk perkara-perkara yang baik pada anak-anak kita. Perkara-perkara tak baik pun anak ikut juga. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tentang satu perkara daripada buku tulisan Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad bertajuk Anakku Hebat, Anakku Soleh. Anakku Hebat, Anakku Soleh. Daripada bab 4, membentuk minat dan kemahiran anak-anak. Ibnu Sina mengatakan bahawa bukan semua kemahiran yang diajar kepada anak itu diterima oleh anak itu, tetapi dia hanya akan mengambil apa yang sesuai dengan dirinya dan minatnya. Sebab itulah mustahak daripada kecil lagi kita pupuk minat anak kita. Seandainya kita mahu, kita berhasrat anak kita cenderung ke arah, let's say, anak kita nak jadi ustazah atau ustaz, kita nak mereka jadi ahli Al-Quran, pendedahan daripada kecil lagi perlu. Daripada belum tunggu akhir balik lagi, dah galakkan anak tutup aurat, belajar Al-Quran. So itu semua membentuk karakter mereka. Sebab mereka kecil, mereka tak tahu apa yang mereka nak. Itulah sebab peranan ibu bapa tu datang dekat situ daripada kecil. Bukannya dah remaja baru nak suruh ke sana kemari. Sebab anak masa tu dah tak boleh dah. Dia dah boleh buat keputusan sendiri dah. Jadi daripada bab 4 ni, saya suka membaca bab ni sebab ia membincangkan realiti semasa. Maksudnya, macam tadi model kan, ibu bapa tu menjadi model kepada anak-anak. Ibu bapa tu menjadi contoh ikutan kepada anak-anak. Apa yang menghalang kefahaman Islam dalam diri anak tu? Kenapa anak ni mereka tak boleh buat? Ada ibu bapa dah cakap berpuluh kali tak boleh buat juga. Kenapa? Sebab apa? Dia ada 4. Berdasarkan gambar ni lah. Kalau kita tengok gambar ni kan. Dia ada kesilapan ibu bapa. Kita ibu bapa kan, abah, mak, nenek, bukan nenek, abah, bapa, mama ke kan, ayah ke, kita panggil siapa je lah, walid ke kan. Kita manusia, kita tak sempurna. Kita kadang-kadang buat salah kan, kadang-kadang anak kita buat benda kecil je, kita marah teruk-teruk. Padahal anak tu buat perkara tak ada bersamana pun salah dia. Jadi kalau jadi macam tu, tak salah untuk ibu bapa akui kesilapan dan minta maaf pada anak-anak macam saya buat kat anak saya hari ni lah. Jangan malu. Kita mak ayah buat salah juga. Jangan rasa diri tu perfect sebab kita tak pernah perfect pun. Jadi ada dalam gambar rajah ni lah, dalam bab ni, bab 4 ni, dia ada tunjuk gambar rajah ni tahu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar rajah ni yang menunjukkan penghalang kepada kefahaman Islam dalam diri anak-anak. Yang akan menjejaskan keteguhan iman dia lah. 1, perbuatan ibu bapa meremehkan, melengahkan dan meninggalkan pengabdian kepada Allah. Dalam konteks ni solat. Ibu bapa yang Ali solat tapi dia tak solat. Ni isu lah ni. Macam ni lah penerangan dia maksudnya. Mereka, ibu ayah ni, dia tak endahkan amalan-amalan fardu. Amal ibadat ni dia tak endahkan. Jadi macam mana anak-anak nak jadikan, nak buat perkara tu sebab tak ada contoh dalam rumah. So jangan salahkan anak tak solat sebab tak ada contoh dalam rumah tu. Dalam rumah tu lah. Dan nombor 2, tetap melanggar larangan Allah seperti menghias diri dengan pakaian yang mendedahkan aurat. Ada mengharapkan anak hantar pergi sekolah tahfiz, sekolah agama, tapi ibu tak pakai tudung, pakai baju seksi-seksi, dedah-dedah aurat, pakai skirt, na'udzubillah min zalik lah kan. Itu contoh maksudnya. Itu yang menyebabkan anak ni dia susah nak faham Islam. Islam ni macam mana? Kalau dari segi peribadi kan, tak nampak apa mencerminkan ibadah tak ada, berpakaian tak tutup aurat. Islam tu apa? Anak pun tertanya-tanya dan confused. Tapi mak dia cakap-cakap, tapi tak tunjuk contoh. So susah nak ikut sebenarnya. Dan nombor 3, tak menghiraukan yang haram. Al-Quran hanya disimpan di dalam almari tanpa diamalkan dan seringkali menolak pelaksanaannya. Tak baca Al-Quran, tak ada bacaan Al-Quran dalam rumah, tak ada sesi bersama keluarga, membaca kitab-kitab sekali-sekala, tak boleh hari-hari, at least ada seminggu sekali pun dah cukup. Tak boleh solat jemaah hari-hari, at least 1 minggu sekali pun dah cukup. At least ada aktiviti dah anak ingat, dan apabila mereka dah besar nanti mereka ingat aktiviti tu, dan semoga mereka dah ada keluarga nanti mereka buat juga. Tapi masa kecil
sekiranya tak ada solat dalam rumah, tak ada aktiviti bacaan Al-Quran atau solat berjamaah dan ibu ayah berpakaian yang tak sepatutnya dengan akhlak yang tak sepatutnya, susah untuk anak faham Islam tu. Sebab dia tengok sama je dia dengan Anthony ke Patrick ke kan, kawan-kawan dia. Patrick, Anthony tak solat semua pun. Kadang-kadang anak-anak pergi ke rumah kawan-kawan kan, dan mereka tengok just sama je, tak ada beza pun. Jadi kita kena hidupkan cara hidup Islam dalam rumah tu. Dan sikap bapa yang meringankan tugas sebagai bapa akan mewujudkan suasana tegang dalam keluarga. Ini kita kena contohi kepribadian Rasulullah lah. Rasulullah SAW dia buat kerja-kerja rumah, tak mengharapkan pada isteri sahaja. Rasulullah juga buat kerja-kerja rumah dan tak mengharapkan isteri. Jadi kita berharap dan kita encourage para suami dan juga anak-anak lelaki kita tolong buat kerja-kerja rumah. Kadang-kadang minta anak kita sapu rumah, basuh pinggan sendiri, jangan lepas makan cabut lari, pinggan tertinggal. Kalau anak saya memang saya jerit lah sebenarnya. Saya garang. Nampak macam ni tapi saya garang. Anak saya tahu dah kan hakikat sebenarnya. Jadi alhamdulillah Allah izinkan untuk ada suami yang memang buat kerja rumah. Suami saya basuh pinggan, basuh baju, boleh buat semua benda. Anak-anak masa membesar, anak saya yang kecil kan membesar pun, suami saya boleh menjaga anak saya, tukar pampers semua. Itu adalah rezeki yang Allah beri pada saya. Itu adalah salah satu bentuk kekayaan. Ibu semua kaya tu bukan hanya rumah besar, kereta besar, typical mentality tentang kaya kan. Kaya juga adalah bila Allah kurniakan kita anak-anak yang sihat, suami yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, itu semua adalah kekayaan. Hargai kekayaan tu dengan kita dekatkan diri pada Allah dan kita tambah ilmu kita. Semoga Allah meridai kita, dan carilah ilmu-ilmu tentang parenting ni. Belilah buku kan. Waktu hari ni belum ada lagi ceramah-ceramah kan. Banyak juga YouTube pun boleh akses, tapi saya seronok lagi dapatkan ilmu melalui pembacaan, sebab saya boleh pegang, saya boleh baca selak-selak. Kadang-kadang saya ni terlupa kan, boleh tengok balik kan. Belilah buku-buku daripada mereka-mereka yang memang dalam bidangnya. Mereka-mereka macam Ustaz Datuk Dr. Zahazan ni kan memang dah lama, dan Telaga Biru ni adalah salah satu penerbit yang memang mempunyai nama yang besar dalam industri ilmu ni kan. Kita manfaatkan segala ilmu yang kita ada, segala sumber yang kita ada, dan invest lah sikit kalau tak ada buku lagi macam ni kan. Buku Ustaz Zahazan, buku Ustazah Datuk Siti Nurbaya, Ustazah Nurbaya, Ustazah Isfadiyah, banyaklah buku-buku yang bagus lah sebenarnya kita boleh manfaatkan, insya-Allah. Saya berdoa semoga ada manfaat walaupun satu saja daripada tempoh 8 minit ni saya bercakap ni kan. Saya cukup bersyukur, dan seandainya saya mati hari ni, petang nanti ke, semoga ilmu ni tetap sampai kepada anda dan dapat anda amalkan, dan semoga Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.